Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi dan juga Cikgu Amir. Pada hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran reka bentuk dan teknologi proses dalam penghasilan produk pada hari ini. Jadi terus kekal fokus, jangan ubah stesen. Silakan Cikgu. Okey, boleh Fizi. Kita sambung Fizi ya. Sambung Cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada lakaran produk yang hendak dibuat. Tadi sebelum ni kita dah belajar tentang lakaran perkembangan idea ataupun lakaran idea. Ada 4, betul tak Fizi? So satu yang akan dipilih oleh pelanggan. Satu yang dipilih pada pelanggan tu kita akan lakarkan semula, kita akan namakan dia sebagai lakaran 3D bermaklumat. Oh, baik. Okey, dalam lakaran 3D bermaklumat ni maksudnya dia mempunyai yang pertama dia ada nama produk, dia juga ada saiz produk, dia ada bahan apa yang nak digunakan dalam penghasilan produk tersebut. Ya, cikgu. Juga dia ada komponen ataupun bahagian-bahagian pada produk tersebut dan juga dia ada elemen dan prinsip yang telah kita pelajari itu tadi. Faham, Boleh cikgu. Fizi? Faham, cikgu. Okey, ini adalah lakaran perkembangan ini adalah lakaran 3D bermaklumat yang patutnya murid-murid di rumah akan lakar jika mereka bercadang untuk menghasilkan produk ini di sekolah Fizi. Okey, dalam lakaran ini macam saya cakap tadi, kita labelkan bahan dia di mana, kita ada bahagian-bahagian, kita ada bahan, kita ada saiz produk dan juga kita ada prinsip dan juga elemen reka bentuk berserta dengan nama produk. Okey, untuk lakaran 3D bermaklumat ni Fizi, dia biasanya kita menggunakan lakaran yang ada warna. Okey. Warna kita boleh menggunakan sama ada kita gunakan pensel warna ataupun kita gunakan art marker, kita panggil art marker. Ataupun kita menggunakan kapur dan sebagainya. Dan juga dia mempunyai kesan, iaitu kesan apa? Dia mempunyai kesan pencahayaan dan juga dia mempunyai kesan bayang. Sebab tu dekat gambar rajah tu kalau Fizi nampak dekat belah bahagian bawah dia tu, dia ada bahagian yang gelap hitam dan sebagainya. Itu maksudnya menunjukkan kesan bayang bagi lakaran tersebut. Faham. Okey, kenapa perlu ada kesan bayang, pencahayaan dan rendering pada produk ini, pada lakaran ini adalah untuk menjadikan lakaran 3D bermaklumat ini adalah lakaran yang lengkap dan juga lakaran yang memberi kesan kepada kita punya pengguna. Faham. Dan pengguna akan bersetujulah dengan produk yang ingin kita hasilkan Fizi. Boleh Fizi Boleh. Okey, selain daripada itu kita juga ada lakaran ceraian. Dalam lakaran ceraian kita akan bahagi-bahagikan produk kita, kita akan asing-asingkan, kita akan pisah-pisahkan produk kita dan kemudian nampak dia akan bercantum Fizi. Okey, dalam lakaran ceraian sebab kita nak tunjukkan kepada kita punya pelanggan bagaimana urutan pemasangan komponen produk kita ni supaya dia tahu apa yang berjumpa apa yang berjumpa apa yang berjumpa apa. Dan juga dia nak tahu di mana kedudukan komponen-komponen yang akan kita gunakan apabila ingin kita hasilkan produk tersebut. Faham, Boleh cikgu? Fizi Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada lukisan kerja. Ini baru pergi kepada lukisan. Tadi lakaran. Ini adalah lukisan. Dalam lukisan kerja ada 3 lukisan kerja yang perlu murid-murid tahu, iaitu yang pertama lukisan isometrik. Lukisan isometrik ni adalah lukisan 3 dimensi. Kita nampak bahagian-bahagian dia. Jelas. Orang kata dia punya siap ada sudut lagi. Fizi 30 darjah, 30 darjah. Paksi sudut dia. Ya, faham. Okey, dan jelas. Yang kedua adalah lukisan skematik. Lukisan skematik ni, jika produk yang murid ingin hasilkan mempunyai litar elektrik atau litar elektronik, dia kena buat lukisan skematik. Kena ada cikgu ya? Kena ada lukisan skematik. Dia adalah lukisan elektrik ataupun elektronik yang menggunakan simbol. Simbol komponen elektronik ataupun simbol komponen elektrik tersebut. Faham cikgu? Dan yang ketiga adalah lukisan unjuran ortografik. Lukisan unjuran ortografik, dia nak tahu pandangan pelan, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi bagi lukisan ataupun produk yang ingin kita hasilkan Fizi. Kita nak pandangan hadapan, pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan pada atas. Pandangan pelan. Okey, kita nak kat situ. Okey, seterusnya menyediakan jadual kerja. Jadual kerja adalah satu perkara yang sangat penting yang apabila seorang pereka bentuk ingin menyiapkan produk dia, okey, dia akan serahkan lakaran itu kepada pembangun mock-up ataupun dia akan serahkan dia punya lakaran itu kepada pembangun produk tersebut ataupun pembangun model tu. Ya, cikgu. Dan pembangun model mestilah mengikut kepada jadual kerja yang telah disediakan. Takut nanti apabila kita tak ikut jadual kerja tersebut, produk sepatutnya siap pada tempoh-tempoh tertentu, produk tersebut tidak siap. Siap lambat. Siap lambat. Apabila siap lambat, pelanggan akan marah. Apabila pelanggan akan marah, pelanggan akan tidak percaya kepada kita lagi.
Faham, Sebab itu kita memerlukan jadual kerja. Ini contoh jadual kerja yang kita boleh ikut. Pada jadual kerja dia ada aktiviti dan juga dia ada minggu. Minggu bila yang produk tersebut akan siap dan sebagainya, Fizi. Okey, boleh ya Fizi ya? Secara Faham, asas cikgu. je Faham, untuk cikgu. jadual kerja. Saya tak Faham. nak ulas banyak, tapi saya rasa semua murid-murid boleh faham berkaitan dengan jadual kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti, Fizi. Boleh? Boleh, cikgu. Tadi Fizi dah tengok tentang lakaran idea ataupun lakaran perkembangan idea. Ada 4 lakaran yang dia kena buat kan. Tapi hari ni saya tak suruhlah Fizi buat sampai 4. Aha. Okey, saya suruh Fizi buat satu saja. Satu je, cikgu? Satu saja. Tapi Baik. bukanlah penggilap kasut magic tu. Ha. Kita buat yang lain, iaitu kita buat satu bag. Okey, Bag. kita baca dia punya arahan dia. Baik, Syarikat A telah melantik syarikat anda, syarikat Fizi lah, untuk menghasilkan 100 unit bag jeans. Dia nak buat 100 unit bag jeans. Sebagai pereka bentuk, siapa pereka bentuk tu? Saya, cikgu. Fizi lah. Aha. Okey, anda ditugaskan untuk melakar lakaran idea bagi produk tersebut untuk dipersembahkan kepada pelanggan. Oh, jadi Dan saya kena inilah melakar dia dulu. punya lakaran idea dia. Okey, inilah lakaran idea dia, Fizi. Dan dekat depan kita ni pun ada lakaran idea yang telah siap, Fizi. Baik, cikgu. Okey. Boleh tak saya bagi masa lebih kurang dalam 2-3 minit untuk Fizi bantu saya sebagai pereka bentuk. Baik, cikgu. Fizi lakarkan lakaran tersebut. Sambil-sambil saya pun saya nak lakarkan saya punya lakaran jugalah. Boleh, Fizi? Boleh, cikgu. Fizi rasa okey tak? Saya benda ni saya cuba, cikgu. Cuba. Saya cuba, Okey, cikgu. cuba. Boleh? Boleh, Cuba. cikgu. Kalau tak faham, Fizi boleh tanya saya. Okey, saya nak cuba, cikgu, sekarang, cikgu. Okey, Cuba. Boleh guna pembaris, cikgu? Okey, untuk lakaran saya dah bagi tahu Fizi, kita tak boleh gunakan pembaris. Maksudnya kita gunakan kita punya skill tangan kita. Okey? Kalau kata tak tegak, boleh padam tak Fizi? Boleh. Boleh, kita boleh padam, tak ada masalah. Kita buat dia, cikgu. Kita buat dia. Okey. Gambar dia Fizi boleh pandang dekat sana. Baik. Okey, garisan yang Fizi buat, pastikan garisan tersebut jelas, boleh nampak sebab garisan ni pun ada beza-beza. Contoh kita ada garisan binaan, kita ada garisan objek. Garisan binaan biasanya tak nampak sangat Fizi. Okey, untuk garisan objek kita nampak garisan tersebut. Boleh Nampak, Fizi? cikgu. Boleh, Okey, cikgu. alright. Sekarang pensel Fizi gunakan pensel apa ni agak-agak? 2B, cikgu. 2B. 2B. Okey, 2B. Ha. Untuk lakaran kita boleh menggunakan pensel 2B ataupun 4B ataupun HB. HB, cikgu. ya? HB lebih keras berbanding dengan 2B dan 4B. 4B sesuai untuk kita buat lakaran, kita nak hitamkan kita punya lakaran untuk lakaran kita punya binaan. Aha. Okey, lakaran binaan tu kita nak hitamkan. Okey, kita gunakan pensel 4B. Baik, Fizi cikgu. ya. Okey, Fizi cuba lakar dulu. Saya tengah melakar ni, Okey. cikgu. Boleh pula lakar. Tadi saya tengok yang gambar yang mula-mula tadi tu macam teruk sangat Tu Fizi. susah sangat, cikgu. Tu susah sangat. Yang ini macam... Yang ini Boleh saya ikut. rasa okey, betul. Okey. Okey. Saya dah nampak bentuk beg tu dah ada Fizi. Okey. Bentuk beg tu saya rasa dah okey. 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 Alright. Okey, Fizi tarik kat situ. Okey, cikgu. Okey, jangan lupa dekat situ ada sedikit pengulangan. Kalau Fizi perasan dekat poket tu ada tempat jahitan tu. Tempat jahitan tu adalah pengulangan Fizi. Kena buat dekat tempat tu. Baik. Boleh Fizi? Boleh, cikgu. Okey, cuba. Okey, kejap Okey. Ni, cikgu. Okey, Fizi hitamkan. Saya hitamkan. Okey, Baik. kemudian dekat tempat tu ada jahitan sikit dekat sini. Kalau kita perasan dekat poket tu ada jahitan sikit. Ada lah, cikgu. Okey. Dia kena pisahkan, cikgu, ya? Bukan, tak perlu. Dekat sini, dekat tepi ni ada jahitan. Okey. Saya kena jahit sikit, cikgu, Okey, ya? tarik je Fizi. Macam menjahit, cikgu. Itu adalah pengulangan. Tadi kita dah belajar kan berkaitan dengan pengulangan. Itu adalah pengulangan dalam kita punya lakaran ini Fizi. Faham, cikgu. Okey, boleh. Saya tengah nak buat tangkai, cikgu. Boleh tengok. Ada sikit. Tengok. Okey, Okey, dah nak cikgu. siap. Okey, boleh. Siapkan lagi boleh. Sikit lagi Fizi. Okey, sikit lagi, cikgu. Okey. Boleh? Nampak tak? Ini antara lukisan yang abang lakar ni, kawan-kawan. Okey. Siapkan. Siapkan, cikgu, ya? Okey, Fizi tarik. Okey, dia punya pemegang dia, tali beg tu. Okey. Tali beg. Sekejap, Okey. Okey, Fizi hitamkan. Yes. Baik. Okey. Lepas tu kalau kata boleh, Fizi buat sedikit rendering. Pada bahagian bawah ni Fizi hitamkan. Okey, cikgu. Pada bahagian atas tu hitam dia sikit saja. Okey, Saya kalau hitamkan, boleh lah, cikgu, kalau ya? boleh lah nak cuba buat. Boleh, cikgu. Hitamkan sikit. Okey. Okey, atas dia tu sikit aja. Yang bahagian bawah dia tu gelap lagi. Ini kita panggil dia rendering. Fizi, Rendering, cikgu, ya? Rendering untuk menampakkan dia ada kesan
apa orang kata panggil Bayang you. bayang-bayang dia sikit. Okey. Yang tu sikit je. Tarik sampai ke tepi. Boleh pun lakar Fizi. Saya rasa Fizi pun boleh melakar ni. Mesti Kalau boleh Abang punya. Fizi boleh, takkan kawan-kawan kat rumah tak boleh. Boleh. Buat sama-sama. Okey. Saya lupa. Okey, murid-murid yang berada di rumah sepatutnya murid-murid pun boleh sama-sama buat. Okey, sama-sama buat apa aktiviti yang kita buat bersama dengan Fizi pada hari ini. Murid-murid pun boleh buat perkara yang sama. Okey? Alright. Saya rasa dah nak siap ni, cikgu. Dah nak siap dah. Okey, untuk dia punya kitchen tu, Fizi hitamkan sikit. Kena ikut cikgu ya. Kena ikut hitamkan sikit kitchen. Ini adalah lakaran Fizi sendiri tau. Okey. Okey, Fizi hitamkan sikit. Saya hitamkan sikit. Nampak dia ada Okey, jelas. ada kesan sikit cikgu. Ada kesan. Okey. Baik, saya kena. Okey, Fizi tarik. Okey, lepas tu Fizi tuliskan sedikit dekat mana tali beg. Okey. Dekat mana rantai epoksi tali beg. Okey. Okey, dekat mana rantai epoksi dia? Okey, rantai Epoksi. kunci. Rantai epoksi kunci. Okey, rantai epoksi kunci ni adalah kita panggil dia sebagai proses pembuatan produk. Proses pembuatan menggunakan epoksi. Okey, epoksi ni adalah cecair yang apabila kita cantumkan resin A dengan juga kita panggil hardener, pengeras, apabila kita gabungkan dan kita biarkan kemudian dia akan mengeras. Yang macam Macam mana tu? buat kat bilik air cikgu. Macam buat dekat bilik air tu dia ada epoksi khas. Yang ini epoksi yang lain. Epoksi yang Tapi lain, cikgu, epoksi jugalah, kategori epoksi juga. Faham, cikgu. Sama juga. Poket. Okey, dekat mana Ini poket dia? Penyimpanan hadapan. Ya, penyimpanan hadapan. Okey, bagus Fizi. Ini Fizi lakar sendiri ni. Saya tak bantu apa-apa. Saya ada bercakap saja. Fizi yang lakar. Baik, cikgu. Okey, seterusnya Fizi tulis elemen dan juga prinsip reka bentuk dia Fizi. Okey, prinsip cikgu ya. Prinsip. Kita dah belajar tadi prinsip. Okey, kalau kita lihat daripada beg ini, prinsip yang pertama yang ada adalah prinsip keringkasan. Maksudnya beg ni ringkas lah. Dia ringkas saja. Yang kedua adalah kesatuan. Kesatuan maksudnya dia menggunakan pelbagai jenis elemen dalam beg tersebut. Dan yang ketiga adalah pengulangan. Dekat mana pengulangan Fizi? Dekat sini cikgu. Dekat mana tu? Dekat? Ni, dekat ni cikgu. Dekat dia punya? Dia punya Dia jahitan. punya jahitan dia tu. Dekat situ. Ada pengulangan kat situ. Ada pengulangan dekat situ. Lagi satu dekat kitchen dia tu pun ada pengulangan. cikgu. Okey, bentuk bunga tu diulang-ulangkan. Dekat situ pengulangan. Yeah. Okey, maksudnya Fizi dah faham berkaitan dengan prinsip. Seterusnya, elemen. Kita ada juga elemen garisan Fizi. Okey, elemen garisan, yelah memang Fizi melakar pun memang menggunakan garisan. Garisan, cikgu. Okey, lepas tu kita ada elemen warna sedikit. Fizi dah hitam-hitamkan sikit dan ada elemen warna. Sebenarnya elemen bentuk sebab kalau kita perasan bentuk dia 3D. Betul tak Fizi? Betul cikgu. Okey, lepas tu kita ada elemen rupa dan yang terakhir ada elemen tekstur sikit. Kita nampaklah bentuk dia sikit Fizi. Okey, Fizi kemas-kemaskan sikit. Elok-elokkan sikit, cantik-cantikkan sikit. Okey, bawah ni hitamkan sikit. Saya hitamkan lagi cikgu ya. Yang ni semua dah okey, bawah tu sikit Fizi hitamkan. Saya hitamkan. Okey cikgu. Okey, yang ni Fizi kemaskan balik dia punya ni sikit. Okey, Dia saya punya kemaskan, curve tu. Fizi kemaskan curve dia. Itu dia. Tak sabar-sabar rasanya nak tunjuk ya. Nak tunjuk. Ceng-ceng. Okey. Ini adalah lakaran. Okey, yang Fizi sendiri buat, bukan saya buat. Okey, Fizi buat tadi di hadapan penonton-penonton semua, lakaran beg jeans. Okey, lakaran perkembangan idea untuk beg jeans. Itu cantik. Dia. Saya rasa kalau daripada sudut pandangan saya sebagai seorang guru, bagi saya layak diberi markah yang baik. Berapa cikgu agak markah saya? Kalau kata daripada 100 lah daripada 100 untuk lakaran seperti ini untuk orang yang bukan profesional, maksudnya orang yang baru nak belajar, ya cikgu, saya boleh bagi lebih kurang dalam 90 markah per 100. 90 markah. 90 markah boleh bagi. Kalau kata macam ni lah. Maksudnya dekat rumah murid-murid jangan risau. Okey, walaupun murid-murid tak boleh melakar, tetapi apabila kita nak melakar, kalau kata mula-mula kita nak melakar, kita tak erti melakar, kita mula-mula nak melakar, kita boleh tiru aja lakaran apa yang ada dalam buku teks. Kita ambil, kita tiru. Tiru je cikgu. Tiru. Dekat apabila kita meniru, kita akan melatih tangan kita. Daripada garisan kita membengkok, kita akan berjaya menghasilkan garisan yang tegak. Alhamdulillah. Itu dia. Sama seperti apa yang sepatutnya kita lakar Fizi. Saya rasa lebih kurang sama apa yang berada dekat kita punya slide dan juga apa yang Fizi lakar, saya rasa hampir sama. Sama. Baiklah, Abang Fizi pun boleh buat dalam masa lebih kurang 3-4 minit dia. Takkanlah korang tak boleh buat. Baik cikgu, boleh. Kita rehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini teruskan menonton Didik TV
KPM. Okay, good.